Assalamualaikum dan salam Sarawak. Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian PKMB Samarahan telah memohon unit bantuan PKMB Samarahan untuk ke rumah penama di Kampung Melaban, Kota Samarahan pada 12 Disember lepas susulan kes tular di media sosial baru-baru ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Mohammad Razzie Sita memberitahu ia bagi menerangkan keadaan sebenar dan keperluan untuk melengkapkan borang permohonan bantuan bagi anak penama yang merupakan pemegang kad Orang Kelainan Upaya OKU masalah pembelajaran berumur 20 tahun. Jelasnya pegawai PKMB Samarahan telah membuat tindakan susulan dengan mengadakan sesi perbincangan ringkas bersama pegawai perhubungan awam PRO, penyelia dan petugas kaunter pada tarikh berkenaan dan laporan susulan dibuat sejurus selepas sesi perjumpaan dengan penama diadakan. Jadi untuk makluman juga PKMB sebenarnya telah menerangkan prosedur. Ini biasalah prosedur yang perlu dipatuhi bagi permohonan bantuan, termasuk dokumentasi yang mesti disahkan kepada semua pemohon, termasuk kes yang tular tersebut. Jadi pesan daripada apa yang di viral itu, saya ingat penama juga telah tuang menurunkan tentunya. Ini lebih pada salah faham lah, dan cuma kita kesal jabatan itu dipersalahkan, satu-satu yang tidak wajar. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Samarahan, Kota Samarahan pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Mohammad Razzie mencadangkan PKMB Samarahan segera untuk berpindah ke lokasi yang lebih kondusif dan prasarana pejabat yang sesuai dengan khidmat pelanggan di setiap kaunter Jabatan Kebajikan Masyarakat. Justru beliau memaklumkan pihaknya dengan sedaya upaya memastikan kebajikan kumpulan SASA sentiasa diberikan keutamaan dan perkara itu juga diambil perhatian serius agar tidak berulang pada masa akan datang. Hadir sama dalam sidang media itu Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Adana Jade, Timbalan Residen Bahagian Samarahan, Anwar Daan dan Pegawai Daerah Samarahan Ahmad Abdul Razak. Berita seterusnya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan akademik kanak-kanak mereka. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii memberitahu penglibatan aktif ibu bapa dalam pelbagai program sekolah dilihat antara faktor yang boleh menjadi pencetus semangat anak-anak mereka berjaya dalam akademik. Menurutnya, dengan kata lain, sokongan ibu bapa penting untuk memastikan kesinambungan pembelajaran di sekolah dan di rumah. Beliau berkata demikian semasa majlis apresiasi pelajar cemerlang dan graduasi pencetus semangat pelajar untuk berjaya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simunjan nombor 1 pada Khamis. Rodiah menambah program tahunan tersebut juga berperanan memupuk emosi para pelajar sekaligus meningkatkan keamanan diri mereka untuk terus berjaya dalam pelajaran. Laporan selanjutnya, pertubuhan bukan kerajaan NGO digalakkan untuk memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan golongan belia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki berkata, geran projek kecil luar bandar MRP perlu dibelanjakan untuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat, terutamanya golongan belia. Dengan adanya aktiviti sedemikian, akan berada interaksi dalam masyarakat, buah akan semakin rapat, dan bagi yang belia kita boleh elakkan mereka terjebak dalam dengan gejala-gejala sosial dan negatif. Beliau berkata demikian semasa sidang media pada majlis penyerahan geran MRP N67 Jepak di Bintulu pada Khamis. Iskandar menambah Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga Dewan Serbaguna tidak menghalang golongan belia melakukan aktiviti yang mereka gemari. Difahamkan sebanyak 54 NGO telah menerima geran MRP sebanyak RM282,000.
Manakala di Kapit, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA telah memperuntukkan sebanyak 5.5 juta ringgit untuk melaksanakan beberapa program pembangunan di bahagian Kapit sepanjang tahun 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang berkata, RISDA pada masa ini lebih memfokuskan bantuan tanam semula getah melalui program tanam semula getah ke getah TSGG dan program sokongan dan bekalan input pertanian. Katanya ia juga meliputi bagi program bantuan tanam semula, program produktiviti pemasaran, program pembangunan usahawan, program agro makanan dan program pengembangan yang bertujuan meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah di Kapit. Bercakap semasa merasmikan program pekebun kecil makmur di Rumah Juin Lepong Baleh pada Rabu, beliau turut menggesa penduduk yang mengusahakan tanaman getah untuk lebih proaktif dan jujur dalam memastikan hasil getah mereka menepati standard yang dikehendaki oleh pasaran semasa. Sepanjang tahun ini, seramai 300 orang pekebun kecil telah menyertai program tanaman semula melibatkan keluasan 450 hektar kawasan penanaman getah di sekitar Kapit, Song, Sungai Asap dan Belaga. Di Darul pula prihatin dengan nasib malang sebuah keluarga yang musnah kediaman mereka akibat kebakaran di kampung Nanga Besar Darul pada pagi Khamis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi'i Ahmad telah turun padang menziarahi keluarga tersebut. Safi'i bersama agensi yang terlibat seperti Pejabat Daerah Darul, Jabatan Kebajikan Masyarakat Darul, Pejabat Baitul Mal Darul dan Seberkas Cawangan Darul telah menziarahi keluarga mangsa dan menghulurkan sedikit bantuan segera kepada mangsa kebakaran berkenaan. Sementara itu, Safi'i juga berharap agar Jawatan Kuasa Bencana Daerah melakukan tindakan susulan melihat keperluan lain bagi membantu mangsa. Dalam pada itu, kejadian kebakaran yang berlaku kira-kira jam 5 pagi itu telah mengakibatkan 9 anak beranak kehilangan kediaman mereka. Bagaimanapun, tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Mengakhiri Buletin Lukas dengan visual VC Premier 2030 Bandar Pintar Kuching. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar, Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari VC yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier, Sarawak Maju,
20, 30.